adakah Xavier ini yang telah pun mengumumkan pagi tadi yang melompat daripada Parti Keadilan menyertai mengumumkan dia meletak jawatan daripada PBM dan sebagai ahli bebas dan menyokong kerajaan. Dan keadaan begini menimbulkan sebutannya. Saya sebenarnya persoalan ini adalah persoalan melompat mereka ini adalah telah dijangka. Sebab itu saya kata tak payah cakap lah. Sebab saya melihat bahawa semalam Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, dia pun telah mengeluarkan kenyataan. Dia kata mendapati majoriti individu yang ditangkap berhubung kes rasuah sejak lebih 4 tahun sehingga Februari adalah dalam kalangan penjawat awam. Penjawat awam termasuklah wakil rakyat, termasuklah menteri, timbalan menteri dan kaki tangan kerajaan. Dia timbalan Ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah Datuk Seri Samsun Baharin Muhammad Jamil berkata berdasarkan statistik daripada jumlah 4,023 tangkapan, iaitu 46.9% ataupun 1,887 orang adalah penjawat awam. Jadi mengulas lanjut, beliau mengakui bahawa pihak luar ataupun masyarakat mempunyai jangkaan yang tinggi kepada SPRM dalam mementras amalan rasuah ini. Namun dia kata SPRM mempunyai kekangan dari segi guna tenaga dan juga bajet. Dan ekoran daripada itu, pagi ini bekas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli daripada Parti Keadilan mengumumkan keluar Parti PKR untuk menyokong kerajaan. Secara kebetulan, jangan lupa kita tengok chronological of event. Sebulan lepas, beliau dikaitkan dengan kes siasatan SPRM kerana pembantunya serta kawan baiknya telah ditahan berkaitan adanya ditemui wang tunai ada sejumlah 1.2 juta yang disita dan 77 juta ringgit dalam akaun mereka yang telah pun dibekukan. Jadi Ahli Parlimen Kuala Langat Xavier Jayakumar telah disiasat berhubung siasatan ke atas usaha politik dan orang-orang kanannya juga. Dan beliau yang disiasat adalah timbalan pengurusi Parti Keadilan Negeri Perak. Dan ini melibatkan kes rasuah dan penemuan puluhan juta ringgit. Jadi setelah 23 tahun Xavier kononnya berjuang reformasi, menuntut agar tidak melibatkan diri dalam korupsi, tiba-tiba selepas 23 tahun dia meninggalkan Parti Keadilan. Jadi ini menimbulkan tanda tanya. Tapi dalam hari yang sama juga Azmin Ali mengeluarkan Twitternya dalam internet. Dia kata 1 campur 1 campur 1 campur titik. Bertenanglah. Berarti mungkin ada lagi. Dalam keadaan begini, saya jangan lupa, saya nak berhubung Xavier ni sebab tiga arah ni adalah orang kanan dia. Timbalan pengurusi Keadilan Perak. Dia telah disiasat pada 16 Februari. Bulan lepas. Kemudian pada 3 Mac, bekas usaha politik dia telah ditahan pada 3 bulan. Pada 13 bulan yang lalu, 13 hari bulan ini, Xavier pun umum bebas sokongan. Apakah ada related? Dalam keadaan begini, semua orang boleh baca. Dan saya rasa bila dia bukan perkara yang mengejutkan, bukan perkara yang menggemparkan. Dia kalau perkara itu menggemparkan, kalau tiba-tiba Nurul Izzah mengumumkan menyokong keadilan, menyokong PBN ataupun menyertai UMNO, itu berita besar. Tapi orang yang sedang disiasat mengumumkan untuk menyertai parti PBM yang kini Presiden PBM adalah Perdana Menteri, orang dah nampak jangka bahawa ini antara tempat untuk mensucikan diri. Ini adalah merupakan katak-katak dari kolam-kolam yang penuh dengan kekotoran. Kamu melompat ke dalam kolam untuk menyucikan diri kamu. Dan akhirnya, Parti Perubatan Bersatu ini nanti dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan katak-katak yang tak suci. Inilah keadaannya. Saudara jangan marah pada saya sebab rakyat melihat persepsinya. Jadi tak payah nak temberang lah Xavier. Betul saya nama Alias. Janganlah nak kata bahawa dia kecewa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak jadi Perdana Menteri. Dia kecewa dan dia melihat bahawa usaha yang sedang dilakukan untuk memerangi COVID. Masalah COVID berjalan terus. Ada vaksin berjalan. Satu dunia bertahu di Amerika pun berpuluh juta orang yang kena COVID. Tak ada masalah. Tapi itu jadi alasan kamu nak melompat keluar dari parti yang kamu ni.
Saya yakin bahawa orang di Kuala Langat, penghuni Kuala Langat kali ini mereka tidak akan mengundi lagi. Sebab itu saya katakan, untuk pilihan raya akan datang, UMNO Barisan Nasional akan mendapat tempat yang lebih baik. Saya yakin calon daripada UMNO Barisan Nasional boleh menang di Kuala Langat. Kerana macam mana dia nak kata apa kalaulah keadilan menurunkan daripada kandidatnya. Oh, kita nakkan kandidat bersih. No. Kita menurunkan ahli UMNO Barisan Nasional. Jadi ini gambaran saya. Sebab saya dapatan saya dari seluruh negara. Cuma masalah sekarang ini mereka cuma menuntut ahli-ahli Parlimen UMNO perlulah menyelamatkan parti yang mereka wakili dengan menarik sokongan, itu saja. Bukanlah suruh dia orang ni memberontak, tidak. Tarik sokongan. Kalau kamu jadi menteri, berhenti jadi menteri. Kalau kesedapan nak jadi menteri, teruskanlah. Tak ada masalah. Bukan artinya kamu berhenti menarik sokongan itu maka kerajaan akan jatuh. Tidak. Tambah-tambah sekarang ni dalam musim kita di dalam perintah darurat. Perintah darurat ada jabatan kuasanya, ada pengusinya, dan ini bawah Duli Yang Mulia Tuan Agong. Jadi kalau dalam politik ni, tak mau berpolitik, tarik sokongan, habis cerita. Nah, ini yang ditunggu oleh rakyat, tentu lagi oleh warga UMNO. Rakyat tak bodoh. Kata-kata mungkin boleh diperbodohkan. Betul. Rakyat sekarang hari ini tidak boleh diperbodohkan. Jadi anda tak boleh nak melihat, menggambarkan diri anda suci hanya menyertai PBBM. Jadi sebab itu saya kata, Saudara Azmin pun saya nampak tak ada finesse lah. Tak finesse dalam mencaturkan politik. Sebab itu saya ingin pesan kepada Saudara Azmin, janganlah anda bermain dengan kuasa. Jangan anda ingat bila anda sebagai menteri datang satu dewan, merasmikan satu program, orang tepuk tangan itu mana orang suka. Jangan lupa bahawa orang tepuk tangan waktu itu kerana ucapan anda mewakili kerajaan waktu itu. Tapi bila anda jatuh dan anda diberkas, kalau ada kes-kes yang bersangkutan dengan anda, orang yang sama juga akan bertepuk tangan pada anda. Saya tak kata mereka yang bertepuk tangan itu palsu, tapi hari ini mereka tepuk tangan atas ucapan anda, besok mereka akan bertepuk tangan atas diri anda yang diseret ke mahkamah. Dan jangan lupa, benda ini berlaku depan mata anda. Anda pernah jadi setiausaha kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden UMNO, waktu itu, jangan lupa anda setiausahanya. Anda dapat melihat bagaimana video hadir Anwar Ibrahim, punyalah sambutan, tepuk tangan, bergemuruh, orang berlumba-lumba nak salam, cium tangan, berdecup-decup. Akhirnya, walaupun dia sebagai timbalan Perdana Menteri, boleh lebam mata kena balun. Nah, jangan lupa, ini denai perjalanan politik. Jadi anda janganlah mau mencaturkan politik yang sebegitu. Jangan lupa, sehebat-hebat timbalan Perdana Menteri boleh akhirnya berada di penjara. Sehebat-hebat Perdana Menteri telah pun dijatuhkan oleh mahkamah. Sekarang ini dengan peringkat rayuan. Bukan sehari hukuman penjaranya, 72 tahun. Yang akhirnya disebut sebagai 12 tahun. Tapi kertas tuduhan, kertas penghakiman Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman 72 tahun penjara. Dan terpaksa bayar 250 juta ini denda. Dan anda jangan lupa, sehebat-hebat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan hari ini Presiden Parti masih lagi bergelut di mahkamah. Jadi anda kena ingat, jeda waktunya tinggal 2 tahun ni lagi. Yang anda nak tunjuk anda berkuasa sangat, boleh peras anda peras ini. Nah, sebab saya tengok bila dia menghantar Twitter tu seolah seronok sangat lah. Dan jangan lupa, jangan kita mentertawakan atas kejatuhan orang lain. Saya ingin mengingatkan Saudara Azmin, kerana anda sudah lihat apa berlaku di Filipina. Sehebat-hebatnya diktator orang bernama Marcos, akhirnya bagaimana berlaku? Maingat dia mati luar negeri, nak bawa balik pun tak dapat. Apa berlaku di Iraq? Sehebat-hebatnya Saddam Hussein, akhirnya dengan penuh kehinaan ditangkap oleh Amerika dan macam luar tikus dan digantung. Jangan lupa hebatnya Muammar Gaddafi di Libya. Walaupun dia membangunkan Libya itu,
dengan pelbagai dasar bumi hijaunya, pelbagai rakyatnya, konon-kononnya lah apa semua. Akhirnya tali gantung juga. Jangan lupa ini politik. Percaturan politik memungkinkan segalanya. Dan jangan lupa bagaimana hebatnya Shah of Iran. Shah of Iran itu penuh. Dia punya pengiringnya, senjata, dia punya kumpulan-kumpulan yang mengiringnya. Pasukan keselamatannya dikenali sebagai kumpulan Sabah. Jangan lupa. Usir sikit, tangkap. Cerita sikit, tangkap, masuk penjara, mati, hukum macam-macam berlaku di Iran. Seorang sampai rakyat berada dalam tertekan yang amat sangat. Takut. Masa zaman Shah of Iran, adanya kumpulan Sabah, kumpulan pengiring, kumpulan yang menjaga keselamatan Shah of Iran. Tapi hanya seorang saja, Ayatollah Khomeini. Daripada Paris dia turun saja ke Tehran, akhirnya tumbang. Dan yang amat menyedihkan, mayat Shah of Iran tak boleh bawa balik. Dan keluarga seluruh, the entire of ini Shah of Iran family bergelandangan, berada di luar negara. Kekayaan yang dimiliki Iran dulu, minyak tahu je lah. Negara yang besar, satu empire. Dulu-dulu dipanggil Tsar of Iran. Satu empire besar. Akhirnya di mana dia? Keluarga dia. Shah Pahlavi di mana? Faradibah mana? Tak boleh balik ke negeri Iran. Kekayaan dimiliki, satu pun tak ada. Akhirnya hidup gelandangan. Sampai hari ini orang pun tak tahu. Jangan lupa apa berlaku di Mesir. Baru depan mata. Depan mata kita. Morsi. Akhirnya Bakir tergantung. Bakir di penjara. Jadi anda baru rasa sekejap sebagai Menteri Pusat. Tak sampai pun 5 tahun, men. Anda baru merasa kononnya sebagai menteri. Dan cuba nak mencaturkan politik. Anda bermain dengan politik yang lebih bahaya. Kerana politik ini anda bercatur dengan warga bangsa Melayu. Warga bangsa Melayu ni dia pendendam. Dia marah, okey. Marah, okey. Tapi sampai waktunya, dia akan membalas. Sebab saya katakan, rakyat hari ini, dia menyimpan amarahnya. Tapi mereka akan membalasnya, dendam rakyat ini akan diterjemahkan melalui peti undi. Don't show your power. Jadi, kalau anda seronok sangat kerana Xavier meninggalkan keadilan seperti anda. Sebab Xavier ini adalah kumpulan-kumpulan dulu yang dia katakan kumpulan kartel yang menyokong kumpulan Pok Azmin juga dulu. Ada lagi 2-3 orang lagi tu. Kita tahu. Tetapi kita merasakan bahawa jangan anda seolah berlagak oleh si my choice is correct. No, Xavier mencintai. No, it's wrong. Jangan anda terperangkap dengan fata morgana politics. The mirage of Malaysian politics. Nampak seolah orang menyokong, tapi orang tak sokong. Anda jangan lupa, sehebat-hebat Datuk Seri Najib memberi macam-macam peruntukan pada rakyat. Brim itu, brum ini, brum bram. Akhirnya, hanya kerana fitnah, hanya kerana slogan, hanya kerana pelbagai tuduhan, maka tumbang Kerajaan Barisan Nasional. Jangan lupa. Dan apatah lagi anda berada dalam kerajaan yang baru setahun jagung. Yang baru setahun saja. Belum pun 1 penggal, belum pun 2 penggal, sudah memperlihatkan gambaran. Sebab saya melihat benda begini kerana apabila kehadiran Xavier ini seolah-olah diraihkan. Sedangkan rakyat tahu Xavier sedang menjalani siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi apakah dia menyertai parti PBM ataupun menyertai menyokong kerajaan, maka dia akan lilat suci. Apakah mereka yang ini sudah berada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini suci? Tapi mereka yang masih berada dalam UMNO ini penuh dengan kekotoran yang perlu diseret ke mahkamah, perlu disiasat, perlu diperlakukan kepelbagaian. Ini persoalan yang rakyat lihat. Rakyat melihat apa yang anda lakukan. Mereka yang di sekeliling anda, orang macam Mustafa Muhammad yang disiasat, bagaimana dengan siasatannya? Yang orang macam ini Mas MRT, apa jadi pada mereka? Dan berapa orang lagi yang dalam PBM? Apakah mereka ini suci, bersih? Dan anda jangan nak mencaturkan politik yang sebegini. Ini politik anda, politik mengundang dendam di hati rakyat.
Saya berharap supaya anda berfikir. Dan kita menuntut, walaupun Xavier sudah pun menyertai kerajaan, walaupun Xavier menyokong kerajaan, walaupun Xavier sudah menyatakan sokongan kepada PBM, dia tidak terlepas daripada undang-undang. No one is above the law. Tidak ada sesiapa pun di negara ini mengatasi undang-undang. Undang-undang tetap undang-undang. Yang salah tetap salah. Maka anda perlu dibawa. Jadi keputusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berhubung dengan ini Xavier perlu diketengahkan. Tak boleh nak sweep under the carpet. Tak boleh. Rakyat menuntut. Saya mewakili rakyat. Saya rakyat biasa. Kami pembayar cukai. Kami nak tengok mereka yang bersalah waktu mereka menjadi menteri. Kalau benar Xavier waktu dia jadi menteri dulu, Menteri Tenaga, dia melakukan korupsi, maka dia perlu disiasat dan perlu diseret ke mahkamah. Sebab kita pembayar cukai. Dah bayar gaji berpuluh-puluh ribu, kamu buat korupsi pula. Ini keadaan. Dan kita adalah warga cinta damai yang menentang siapa saja yang memperolok-olokkan undang-undang. Bagi kata, undang-undang adalah mengatasi segala-galanya. No one is above the law. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.